Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ini berapa? Ini kan kilo 25. Ini 25. Okey, yang tu 30 ada. Berapa kilo ni? Ini kilo 25. Ini durian kampung batu kerongnya. Okey, itu berapa kilo? Salah? 1 kilo 5. Okey, RM30. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sedang menyaksikan Mahir di Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Apa khabar kepada anda semua? Saya harapkan semua anda berada dalam keadaan yang baik, sihat dan sejahtera, sentiasa membudayakan norma baru walau di mana pun kita berada. Penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Pakai pelitup muka seperti yang diwajibkan kepada kita untuk memakai bila kita keluar dan juga kerap sanitasi tangan dengan gel pembasmi kuman ataupun cecair pembasmi kuman. Kalau tidak ada gel pembasmi kuman, gunakan air dan juga sabun untuk sama-sama kita nak pastikan kebersihan diri kita terjaga. Ingat, kita belum lagi menang, so peranan kita sama-sama sangat penting. Dan untuk hari ini, kita nak belajar sama-sama subjek kita, subjek TVET, pengendalian perkakasan dan peralatan ujian. Di topik kita adalah jenis alat ukur dan cara kendalian meter pelbagai. Ini yang kita best ni kan. Kau tengok dekat atas meja ni banyak benda-benda ataupun banyak barang yang kita nak belajar, kita nak explore sama-sama dalam Mahir pada petang ini. Dan siapa guru yang akan bersama dengan kita pada petang ini menjadi persoalan. Kita saksikan dulu profil guru ini. Baik, itu dia. Kita bersama dengan cikgu kita, Cikgu Muhammad Rizal bin Muhammad Yusof, Guru Program Teknologi Elektronik, College Vocational Taiping Kamunting Perak. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar, Cikgu? Sihat, Cikgu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu dia, Cikgu. Tadi saya nampak awal-awal tadi video kita ada orang beli buah durian. Saya ingatkan betul. Cikgu bawa durian datang sini, Cikgu. Oh, tak ada, Cikgu? Ada, tak bawa. Itu teaser saja, Cikgu. Kan kena pula orang kata apa, sekarang ni semua orang tengah cari durian ni kan. Tapi insya-Allah satu hari nanti kita makanlah, Cikgu. Baik, Cikgu, macam kita sebut tadi, kita nak belajar untuk subjek TVET kita pada hari ini yang mana pengendalian perkakasan dan peralatan ujian. Tapi sebelum kita mulakan kelas kita nak kena sentiasa budayakan norma baharu macam kita sebut tadi. Di mana pun kita berada, kita nak kena jaga penjarakan fizikal macam saya dengan Cikgu. Kami menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Kami pakai pelitup muka seperti yang diwajibkan dan juga kita ada gel pembasmi kuman, Cikgu, untuk kita gunakan. Yang mana kita nak pastikan kebersihan diri kita terjaga. Baik, ini dia. Saya pun kena guna juga. Bila Cikgu dah pakai, saya pun kena pakai juga. Kalau dekat rumah tidak ada gel pembasmi kuman, gunakan air dan juga sabun untuk kita pastikan kebersihan diri kita terjaga. Baik, Cikgu, sebut pasal TVET, pengendalian perkakasan dan peralatan ujian. Sebenarnya apa yang kita nak belajar dalam subjek dan juga topik kita pagi ni, Cikgu? Pada petang ini, Cikgu. Okey. Untuk peralatan pengujian ni sebenarnya kita akan mempelajari mengenai meter pelbagai. Baik. Okey, meter pelbagai atau dalam nama lain dia adalah multimeter. Okey. So sebagai definisi dia, multimeter ni adalah satu alat pengukuran yang menggabungkan beberapa jenis fungsi dalam satu unit meter. Okey, contoh di depan saya ni. Okey. Ada satu unit meter. Multimeter. Baik. Itu multimeter jenis analog. Okey. Untuk pengukuran multimeter ni, syarat asalnya kita boleh ukur nilai rintangan, nilai voltan serta nilai arus. Okey, kalau kita nak ukur kita dah guna berapa banyak kat rumah kita, boleh ke, Cikgu? Boleh. Oh, boleh juga. Alright, itu dia. Kita tak sabar sebenarnya nak belajar pada petang ini untuk subjek kita yang kita sebutkan tadi, dan saya kena percaya anda berada dekat rumah pun dah tak sabar untuk sama-sama nak belajar. Kita nak ambil segala input yang Cikgu nak kongsikan dengan kita pada hari ini. So, pastikan anda ada pen dan juga kertas
ataupun buku nota untuk kita catat sama-sama. Kita ambil poin-poin penting yang cikgu nak kongsikan dengan kita pada petang ini. Baik cikgu, kita mulakan kelas kita cikgu. Silakan cikgu. Okey. So, saya akan menerangkan mengenai multimeter. Baik. Okey. Multimeter ni terdapat dua jenis, iaitu saya terangkan sekali lagi, ini Baik. satu multimeter jenis Analog. dan satu jenis digital. Okey. So, Okey, kalau kita tengok saya ambil cikgu ini yang ini analog. ya, betul. Okey, dan ini adalah meter digital. Ya, betul. So maksudnya walaupun dia punya mungkin dari sudut besarnya berbeza dan juga jarumnya juga berbeza, tapi adakah fungsinya memang 100% sama ataupun ada perbezaan juga cikgu antara keduanya? Fungsinya tetap sama kedua-duanya. Cumanya perbezaan dia Baik. segi untuk pembacaan je lah. Okay, pembacaan untuk meter analog ni Baik. dia sedikit mempunyai kemahiran lah. Sebab Okey. kita akan melihat pada jarum ni. Okey. Semua kita baru buat pengukuran. Baik. Tapi untuk multimeter analog ni pula, Baik cikgu. dia sungguh mudah. Okey. Kita laraskan pada julat Baik. dan kita akan nampak nilainya. Okey, so akan terus keluar nilainya dekat situ Ya, cikgu. betul. Dia akan lagi mudah menggunakan meter digital lah. Baik. Dan kalau kita tengok cikgu, maksudnya kalau bagaimana sebenarnya kita nak menggunakan untuk kedua-dua jenis alat pengukur elektronik ni cikgu, untuk analog dan juga digital. Kalau tadi cikgu dah tunjukkan untuk digital juga cikgu. Betul. So bagaimana sebenarnya untuk nak mengimplementasikan kedua benda ini dalam kita punya eksperimen ataupun tindakan kita cikgu? Okey. Kita bila bergantung kepada jenis pengukuran yang kita nak lakukan lah. Baik. Okey. So kalau kata nilai voltan yang kita nak ukur, kita akan guna meter voltan. Sebab Baik. di dalam multimeter ni dia dah ada gabungan. Oh, okey. Gabungan meter voltan seperti Baik. saya cakap tadi pada awal tadi. Ada meter voltan, meter arus Yap. dan meter rintangan. Contoh kalau kita nak ukur voltan, julat pada voltan lah kita pilih. Oh, okey. Kalau untuk rintangan, julat pada rintangan lah kita pilih. Baik. So jangan salah memilih julat lah. Okey, itu yang penting. Itu yang penting. Sebenarnya walaupun digital ataupun analog, tapi Ya. fungsinya sama juga Fungsinya cikgu. tetap sama. Kena tetap letakkan kepada voltan. Ya. Yang kita Kalau nak ukur tu, cikgu. voltan. Kalau kita nak ukur arus, letak pada julat arus lah. Okey, so maksudnya kalau tadi voltan di sebelah kanan lah cikgu. Dia bergantung pada julat ni. Okey, kalau kat sini Okey. dah tulis ACV ni maksudnya voltan Okey. AC atau voltan arus ulang-alik. Okey. Okey, kalau di sebelah sini DCV kalau nampak. Ini adalah voltan arus terus. Okey. Dan di sini ada rintangan untuk mengukur rintangan. Okey. Okey. So di sebelah sini Baik. ada pengukuran untuk arus. So ada 4 lah. Baik. Voltan AC, Baik. voltan DC, rintangan serta arus. Okey, so keempat-empat Keempat-empat perlu dikombine diingat. dalam 1 meter. Baik, sama juga dengan digital Sama cikgu. juga dengan digital. Okey, so pastikan sebelum kita nak buat apa-apa kena tahu apa yang kita nak buat lah cikgu kan? Ya, betul. Alright, baik cikgu. Kejap lagi apa lagi aktiviti yang kita akan lakukan Okey. sekejap lagi cikgu? Untuk aktiviti selepas ni saya akan membawa Azhar sekali untuk kita bermain dengan meter. Okey. So kita akan mempelajari macam mana kita nak membaca nilai meter. Alright, itu yang paling penting Itu yang sebenarnya. paling Saya penting suka sebenarnya. bab-bab meter ni cikgu. Kalau kereta, dekat kereta pun kita suka bagi so dalam kereta pam pun lebih ada lagi. juga kan? Ada Kita juga kan? meter. Baik cikgu. So saya kena percaya rakan-rakan kita di rumah pun tak sabar sebenarnya nak buat aktiviti yang cikgu sebutkan tadi. Tapi kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini dalam Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Mahir Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Seperti yang kita sebutkan tadi, subjek kita TVET Pengendalian Perkakasan dan Peralatan Ujian. Kita bersama dengan cikgu kita pada hari ini, Cikgu Rizal. Baik, tadi cikgu kita dah tahu seberingkas awal berkenaan dengan bahan-bahan yang nak digunakan. Ada dua alat pengukur, kita panggil multimeter cikgu. Ya, betul. Yang mana digital dan juga analog. Dua-duanya fungsinya sama dan kena pastikan apa yang kita nak lakukan. Itu dia yang paling penting. Dan kita nak teruskan kelas kita cikgu. Silakan. Okey. So tadi kita dah
tahu mengenai multimeter, ada dua jenis, analog dan digital. Okey, untuk kali ini, untuk kelas hari ini saya akan lebih fokuskan pada meter analog. Baik. Okey. So sebelum kita nak membuat pembacaan ataupun mengukur nilai pada multimeter, kita kena kenal dulu bahagian. Okey, bahagian setiap yang ada berada multimeter analog ni. Okey, kita pergi satu persatu. Okey, yang pertama, bahagian yang pertama di sini ada skala. Okey. Ada skala. Yang atas tu cikgu Yang atas tu. Okey, ada skala. Baik. Okey, atas ni dia mewakili lah, atas ni adalah skala untuk mengukur rintangan. Okey. Okey, kalau nampak yang bawah bernilai 0 sehingga 25, 0 hingga 250. Baik. Itu adalah skala untuk mengukur voltan. Voltan AC ataupun voltan DC lah. Baik. Okey, kemudian bahagian yang kedua. Pointer ataupun jarum. Baik. Okey, jarum yang ada di sini. Okey, jarum ni yang akan menentukan berapa nilai. Okey. Berapa nilai? Okey, kemudian bahagian yang ketiga, pelarasan sifar pada meter. Okey, yang kuning tu cikgu. Yang kuning ni. Yang ini kita akan laraskan menggunakan test pen. Kita laraskan test pen. Yang ini sekiranya jarum ni tidak berada pada sebelah kiri pada nilai sifar. Baik. Jadi kita kena laraskan. Okey. Ini dibuat sebelum kita membuat pengukuran lah. Baik, untuk pastikan kita dapat result yang tepat lah cikgu. Betul. Tidak berlaku ralat. Baik. Okey. Kemudian bahagian sini adalah tombol pemilih julat dia. Baik. Okey, di sini ada julat. Okey, yang berwarna hijau ni adalah julat rintangan. Baik. Okey. Kemudian yang warna merah ni ACV kalau nampak. Yang ini adalah voltan, untuk voltan. Voltan ada dua jenis. Okey, tadi. Voltan AC ni maksudnya alternating current ataupun voltan arus ulang alik. Okey. Okey, kemudian yang sebelah sini DCV, maksudnya direct current, voltage. Okey, ini adalah voltan arus terus. Okey. Itu beza dia voltan beza AC dia. dan juga DC cikgu. Betul. Okey, kemudian yang terakhir ni yang warna hijau ni. Baik. Yang ini DCMA, maksudnya untuk mengukur arus. Okey. Kalau mengukur arus, kita kena guna julat yang inilah daripada 250 sehinggalah 2.5 ni. Baik, itu dia. Ini okey. Yap. So, seterusnya satu lagi. Ada dua lagi. Okey, yang ini saya terlupa pula nak beritahu. Okey, yang ini adalah pelarasan sifar ohm. Yang ini kita boleh laraskan. Apa fungsinya cikgu? Okey, pelarasan sifar ohm ni sekiranya contoh kita letak pada julat. Okey, saya laraskan. Baik. Contohlah darab 10K. Yap. Okey, saya akan menggunakan probe ini. Okay. Itu dia panggil probe cikgu. Probe. Okey, probe ni saya akan pintaskan dan saya akan laraskan hingga jarum menunjukkan sifar di sebelah kanan. Tadi pelarasan sifar meter sebelah kiri. Dia berbeza kat situ. Yap. Okey, dan pelarasan ni hanya kita guna apabila kita nak mengukur rintangan sahaja. Kalau nak ukur voltan, ukur arus, tak perlu membuat pelarasan sifar ohm. Baik, maksudnya kalau kata selain daripada rintangan tadi, so button yang kuning tu tidak perlu digunakan lah. Tidak perlu digunakan. Tak perlu Okey, faham. Okey, kemudian yang terakhir sekali, inilah saya lupa nak beritahu ini probe. Okey. So di sini ada probe positif, probe negatif. Okey, dan dia disambung pada multimeter. So di bahagian sini ada ditulis negatif com ni, maksudnya untuk sambungan negatif lah untuk probe yang hitam. Baik. Dan positif untuk probe merah lah. Baik, itu pun penting juga cikgu. Ini penting sebut juga untuk pastikan kedudukan negatif dan juga positifnya. Betul. Tapi sekiranya mungkin kalau para pelajar tersilap cikgu nak meletakkan yang negatif terletak pada positif, positif terletak pada negatif, macam mana cikgu? Dia akan boleh mengakibatkan kerosakan lah pada multimeter ni. Sebab tu kita kena faham betul-betul dan kita letak pada tempat dia yang betul. Baik. Okey. So dan satu lagi untuk probe ni pun sebenarnya dia ada bahan penebat. Okey, untuk beri keselamatan lah pada kita. Baik. Okey. So ini adalah 7 bahagian yang kita perlu tahulah. Baik. Kalau kita nak menggunakan ni, kita perlu tahu semua bahagian-bahagiannya. Okey, so perlu faham, perlu kenal dan perlu tahu kesemua sekali bahagian-bahagian yang ada pada multimeter macam cikgu sebutkan tadi. Saya kena percaya cikgu, button-button ataupun benda yang sama ada pada digital punya multimeter. Betul tak cikgu? Digital ke ada perbezaan? Dia ada perbezaan sedikit. Okey. Digital lah. Okey. Kalau Azhar boleh ambil. Baik. Okey. Dekat sini. Saya pegang cikgu. Okey. Dekat situ masih ada julat. Baik, okay, ini julat. Dia. Okey, hanya pilih julat. Tengok dia ada julat bahagian ohm, bahagian voltan. Baik. DC, AC.
Okey, kita hanya laraskan julat saja dan kita sambung probe dan terus keluar bacaan dia. Okey, macam ini maksudnya dia punya kedudukan sama juga. Voltan betul. AC, voltan DC, rintangan. Ini voltan AC cikgu Voltan AC, voltan DC, rintangan dan arus. Ya, betul. Betul kan saya kalau saya salah cikgu? Baik, so sama juga macam cikgu sebut tadi, maksudnya kita kena pusing dekat mana yang kita nak dan dia mengikut apa yang kita nak ukur. Baik, kemudian baru masukkan probe tadilah. Yang negatif dan juga positif lah untuk kita dapatkan bacaannya. Baik cikgu. Alright, seterusnya cikgu. Okey, seterusnya kita dah kenal 7 bahagian. Tadi saya dah terangkan apa pelarasan sifar, apa fungsi jarum, apa semua kan. Okey, so kita nak membuat latihan sikit. Kita nak membaca meter pula. Baik. Okey, membaca meter. Dekat saya ni ada satu model. Okey, model yang sini ada jarum ataupun pointer bersama skala. Okey, macam sebut tadi, skala yang atas yang berwarna merah ni adalah skala untuk rintangan. Okey. So yang sini 0 sehingga 10 dan sehingga kat atas ni 0 hingga 250 ini untuk ukur voltan. Okey. Kalau kat sini VA maksudnya sini untuk voltan DC. Baik. Direct current dan yang bawah ni AC pun kita guna yang sama juga. Skala yang sama. Dia berkongsilah yang skala. Cuma apabila julat tu kita kena letak julat yang betul lah. Yang membezakannya adalah julat lah nanti. Membezakannya adalah julat. Baik. Okay. Kemudian sana ada julat. Saya dah di sini cikgu dengan sebelah Azhar tu ada. Julat. Boleh tengok kat situ. Ada ACV, ada ohm maksudnya rintangan, yang warna hijau tu kan. Kemudian yang tu DCMA untuk miliampere dan DCV untuk ukur voltan arus DC ataupun terus. Ya, betul. Itu dia. Ya boleh dapat A ni kan. Alright, so sama juga cikgu. Okey. Jadi sebelum kita belajar macam mana kita nak membaca nilai. Baik cikgu. Sekarang ni Azhar, kita pergi part by part dulu. Kita pergi pada rintangan dulu. Cuba Azhar pusingkan julat kepada 10K. 10K cikgu. Zen. This one? 10K atas ni. Okey. Baik. So, contoh sekarang ni meter dia bergerak pada nilai 5. Okey, contoh. Baik. Okey, ingat bila kita letak julat rintangan, pasti tengok skala yang betul. Okey, baik. Skala yang atas sekali untuk rintangan. Okey, macam mana kita nak baca ni? Okey, itu persoalannya. Satu persoalan dia. Macam mana kita nak baca? Baik. Okey, kita ambil nilai pada skala 5 didarab dengan 10K. 10K, baik. Okey, 5 darab 10. 5 darab 10 cikgu. So jadi 25 cikgu. 50 Hazar. Saya 50 tambah lagi 25. Betul tak cikgu? Tambah sikit lagi. Saja nak test cikgu. Tu. Saya tengok dekat rumah tu diorang ngantuk cikgu. Saja nak bagi diorang kan. 25 50 sepatutnya. Baik cikgu. Jadi bernilai 50. 50K. Okey. So sekarang ni cuba Hazar turunkan pula. Darab 100. Turunkan lagi cikgu. Turunkan darab 100. Kita darab 100 cikgu. Okey. Okey, tapi sebelum saya terlupa. Baik. Apabila kita letakkan julat, kita menukar julat pada rintangan ni, pastikan kita membuat pelarasan sifar ohm. Okey. So maksudnya setiap kali penukaran setiap kali julat, apabila kita letakkan julat, baik, kita perlu membuat pelarasan sifar. Okey, saya tunjukkan contoh. Okey, itu caranya cikgu. Okey, contoh. Darab 100. Baik. Cikgu mungkin cikgu boleh tunjukkan ke arah kamera cikgu. Ada penonton kita cakap tak nampak lah cikgu. Nampak lah cikgu katanya. Baik. Okey. Saya akan pintaskan dan akan bernilai sifar. Okey, so sifar berlawanan belah sana lah cikgu. Untuk meter ohm dia akan sifar sebelah kiri. Sebelah kanan. Baik. Okey, boleh nampak? So apabila kita tukar julat, kita buat pelarasan sifar. Okey. Maksudnya setiap kali pertukaran julat mesti. Ya, betul. So kalau katalah tidak dilakukan pelarasan sifar, adakah boleh dapat juga dia punya result yang sama, accurate ataupun sebaliknya cikgu? Okey, ini satu soalan yang baik. Okey, untuk sekiranya kita tidak melaraskan sifar, okey, dia akan menyebabkan nilai yang kita nak ukur tu tak tepat. Okey. Sebabnya nilai dia dah lari. Dia tidak starting pada kosong. Baik. Sebab tu apabila kita tukar julat, pastikan kita laraskan larasan sifar dahulu. Okey. So itulah kadang-kadang yelah kita takut ada orang yang macam saya sendirilah. Saya cukup ambil mudah cikgu. Kadang-kadang nak cepat cikgu tak nak lambat-lambat terus kan. Nak kira terus nak buat terus. Nak buat kan. So tak boleh lah. Okey, so kesilapan kita adalah mesti orang kata apa, laraskan dulu kepada sifar barulah
buat kepada ukuran. Okey. Baik, So, cikgu, kita pergi pula julat ACV. Baik, ACV yang merah tu. ACV, okey, yang ni cikgu. Okey, contoh Azhar letak pada nilai 50. 50, okey cikgu. Okey. So, dekat skala ni mana yang kita nak tengok? Baik. Okey, kita tengok daripada sepatutnya meter ni daripada kiri ke kanan. Ke kanan. Okay, kita tengok nilai letak ACV. 50. So, tengok yang maksimum 50. Maksudnya kosong sehingga 50. 50. Baik. Yang itu yang kita kena tengok. Julat ni. Okey, contoh. Sekarang ni pada skala saya letak pada nilai 40. 40. Okey, macam mana nak baca? Baik. Tadi kalau rintangan kita ambil bacaan pada skala kita darabkan. Betul. Kalau voltan macam mana? Okey. Okey. So kalau voltan, Baik. kita letak skala maksimum 50 dan Baik. berada pada 40. Jadi nilai dia adalah 40. Oh, okey. So tak ada campur tolak Tak ada. lah cikgu. Okey, so dia akan ikut apa yang tercatat di meter lah cikgu. Ya, betul. So Okey. tak perlu nak darab, tak perlu nak laras apa-apa. Okey. Memang ini sahaja nilai. Baik. Tak boleh nak test. Baru nak test tadi. Okey, baik cikgu. So itu kalau kata ACV lah cikgu. Kan dah bacaannya tadi yang merah tu lah bawah tu. Yang ni. Okey. Okey, sekarang ni contoh kalau kita pergi DCV pula. Baik. Okey, cuba Azhar letak pada Kita pergi nilai DCV cikgu DCV nilai 10. 10 jeng. Okey, baik. Okey, betul dekat 10. Okey. So untuk DCV kita sama juga. Kita DCV tengok bacaannya VA tu cikgu Ya, kita tengok daripada kosong sehingga 250. Azhar letak 10. Okey, maksud saya tadi 10 cikgu. Maksudnya kosong sehingga 10. 10. Betul. Baik, cikgu. Pandai. Yep. Okey, sekarang ni contoh. Meter dia bergerak. Jeng. Oh, Ke enam. okey. Okey, berapa nilai DCV dia? Alright. So saya try cikgu, tak tahulah. Okey. Kalau salah cikgu betulkan saya. Okey, Saya baik. rasa sebab dia ACV dengan DCV ni macam ada hampir-hampir sama. So mungkin dia akan ambil kiraan yang sama yang sana juga cikgu. 6. 6. Tepat Azhar. Oh, maksudnya Azhar dah mula memahami macam mana nak menggunakan meter dan membaca julat dan pada skala. Alright. So untuk meter ni saya boleh dapat A lah cikgu. Boleh, tak apa. Okey, baik. So cikgu, katanya cikgu ada sediakan video lah cikgu. Betul. Okey. Saya dah sediakan video bagaimana nak membuat pengukuran, Baik. membuat pelarasan sifar dan pelarasan sifar meter. Okey. Okey. Jom kita saksikan Jom kita tengok video ini. Okey, ini pelajar saya sedang membuat pelarasan sifar pada meter. Baik. Okey, sini dia melaraskan menggunakan test pen. Okey, seperti yang cikgu sebut tadi lah. Seperti yang sebut tadi, gunakan Baik. test pen. Yep. Okey. Kemudian dia menyambungkan probe positif dan negatif. Ini pastikan betul lah sambungan. Okey, kemudian yang ini dia membuat pelarasan sifar. Oh, okey. So dia letakkan pada julat yang sesuai. Kemudian dia pintaskan ataupun dia letakkan positif dan negatif, probe positif dan negatif dan dia buat pelarasan. Oh, okey. Ini kalau untuk rintangan lah cikgu tadi. Betul. Untuk rintangan. Baik. Okey, so dah dapat. Okeylah, maksudnya kita boleh membuat pengukuran lah. Okey, so barulah kita akan dapat result yang accurate ataupun yang tepat macam cikgu sebut Betul. tadi. So inilah kita kata teknik yang kita belajar untuk bagaimana kita nak membaca multimeter. Saya kan percaya anda dekat rumah pun dah mula faham macam saya kan, dah tulis, dah catat dah apa poin-poin penting yang cikgu sebutkan tadi. Dan cikgu, kita nak berhenti rehat seketika, boleh cikgu? Boleh. Alright, anda semua jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Mahir Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi dan kita masih bersama dengan cikgu kita, Cikgu Rizal. Tadi kita dah tahu berkenaan dengan bagaimana nak menggunakan multimeter sama ada digital ataupun analog. Dan tadi kita test kepada analog lah cikgu kan? Betul. Kita kena kenal pasti kat mana rintangan, kat mana voltan AC, voltan DC dan juga arus. Sebelum kita nak mula untuk dapatkan result yang kita nak cari itu. Baik cikgu, kita nak teruskan kelas kita pada hari ini cikgu. Silakan cikgu. Okey. So dekat depan ni ada model yang telah saya bawa. Baik. Okey,
tadi kita dah belajar macam mana kita nak menggunakan julat yang betul, Baik. skala yang betul dan dapatkan bacaan yang betul lah, yang tepat. Okey. Jadi ini kita pergi kepada bahan sebenar. Baik. Tadi kita baru bermain membaca nilai. Tadi kita main tolak-tolak je. Kita main tolak-tolak je. So sekarang ni kita terus nak kepada bahan yang sebenar. Baik. Okey. So dekat sini saya akan tunjukkan macam mana litar pengukuran voltan DC. So pada litar ni kita akan buat pengukuran DC. Voltan DC. Voltan DC. So kalau nampak dekat sini ada output 1. Baik. Okey, kemudian di sini ada output 2. Okey. So apa yang perlu kita lakukan? Okey. So untuk peringatan sebelum saya terlupa, Baik. pastikan bila kita nak membaca multimeter, pastikan sudut kita dengan multimeter dalam sudut 90 darjah. Supaya bacaan kita tepatlah. Baik. Okey, kemudian sebolehnya kita letak pada permukaan yang rata. Baik. Okey? So, julat Azhar. Tadi Azhar dah belajar julat kan? Baik. Okey. Kita nak ukur voltan DC. Baik. Jadi, julat yang mana kita kena pilih Azhar? Okey, kalau voltan DC cikgu, ini Ya. adik-adik dekat rumah, abang nak ajar adik-adik semua. Saya cuba cikgu, kalau salah betul kasih cikgu. baik. Okey, voltan DC cikgu dekat sini cikgu. Okey, betul. So, angkanya mengikut kepada pilihan kita lah. okey. Sebelum saya terlupa. Okey, untuk mengukur voltan, Baik. pastikan kita letak julat yang paling maksimum dulu. Okey, Sebab kita tak tahu berapa nilai dia. Okey. Okey. So, kita letak paling maksimum. Supaya Baik. apa? Supaya meter kita tak mengalami kerosakan lah. Okey, faham. Sebabnya dalam meter kita ada fuse. Okey, kalau kita letak bawah pada nilai yang kita nak ukur, Baik. jadi boleh menyebabkan kerosakan lah. Kerosakan. So, Tips dia adalah ambil yang paling tinggi paling dulu, yang tinggi cikgu. dulu. Baik, so 1000 lah kalau kat sini. Letakkan pada 1000. Baik. Okey, sekarang ni kita nak buat pengukuran. Okey. Di sini ada probe. Okey. Probe positif yang warna merah ni, Baik. yang tersilap. Okey, kita akan sambungkan pada output 1. Baik. Okey, saya akan sambung. Kemudian Dan negatif. negatif pada probe negatif. Probe negatif lah warna hitam. Baik, so perlu letak kepada voltan DC cikgu Ya, betul. Okey. Sekarang ni, Azhar nampak ada pergerakan tak? Daripada kosong, ada tak jarum dia bergerak? Macam tak nampak sangat tak kan? nampak, cikgu. Okey, so untuk itu, kita perlu turunkan julat sikit. Tadi pada 1000 kan? Okey, betul. Okey, sebelum tu kita putuskan dulu. Okey, kita tukar. Okey, turunkan untuk turunkan dapatkan 250. pergerakannya lah. Baik. Okey, kemudian kita sambung balik. Ada tak? Sama juga cikgu, dia macam sikit, Sikit je je kan? cikgu. Okey. Ha, ha. Kita turunkan lagi. Baik. Pada nilai 50. 50. Baik. Jeng. Tengok. Zas. Okey. Okey, mula naik dah cikgu. Okey. So kita tengok dekat sini. Kita gunakan julat 50. Baik. Macam saya sebutkan tadi. 50. Maksudnya kita kena tengok kosong sehingga 50. 50, baik. Okey. So dekat sini jarum berada pada mana? Okey, antara 0, 10, 20, 30, 40, 50. Baik. Okey, dia antara tengah-tengah. Okey, kita tengok cikgu. Okey, 0, 10. Saya rasa dia Kalau jarum tengah-tengah ni berapa? 0 ke 10? Tengah-tengah? tengah-tengah adalah 5. 5. Okey, sekarang ni dia berada pada 6. 6. Dia lebih sikit cikgu. Lebih sikit lah. Okey. Okey, plus minus lebih kurang 6 volt DC. Okey, so tadi cikgu sebut tips ataupun teknik tadi kalau kita buat dia punya kiraan dia tak perlu tolak, tak perlu darab, tak perlu tambah, tak perlu bahagi cikgu. Ya, betul. Ambil apa yang ada di Ambil meter. yang di meter. Baik. Okey. So, output yang pertama Baik. kita dah dapat. So, kita nak buat pengujian pula pada output yang ke? 2. Okey, output yang kedua. Baik. Okey, baik. So, saya akan putuskan untuk output yang pertama. Cuma cikgu mungkin saya nak selit cikgu tertanya-tanya untuk yang kabel warna hijau tu cikgu. Ya. Cakap yang tadi kita tahu warna merah dan juga Hitam kan? hitam untuk negatif dan juga positif. Macam hijau tu macam mana cikgu? Hijau ni pun boleh juga guna, tak ada masalah. Oh, sama Okey, je. Okey. Color je berbeza. Colour je berbeza. Itu dia. Tapi selalu Tanjap yang boy. standardnya Okey. merah Baik. adalah positif lah. Baik. Okey, dan hitam, adalah negatif. negatif. Baik. Okey. So, kita sambung pada output yang kedua. Baik. Okey. So, julat sama juga kita letak yang paling maksimum dahulu. Maksimum dulu. Okey. Okey. Kita dapatkan bacaannya. Okey, kita dapatkan bacaan. Ada tak naik? Tak ada cikgu. Ada kan? Tidak ada pergerakan. Tak ada cikgu. pergerakan. So, kita turunkan lagi. Baik. Kita turun kepada 250. Kita tengok. 250. Sama juga ada Sama juga. Sikit Sikit sangat je. cikgu pergerakannya. Okey. So, kita turun pada 50. 50. Baik. Dia mula ada pergerakan. Ada pergerakan kan? Itu dia. Okey. So, sama juga step yang sama. Baik. Bila julat 50, kita tengok daripada kosong sehingga 50. Baik. Okey, so jarum ni berada di mana? Jarum ini berada Kosong dengan 10. di antara 0/10. Di tengah-tengah cikgu. Dekat tengah-tengah. Ha. Okey, maksudnya
5 lah. Okey. Nilai dia adalah 5 volt Voltage. DC. Okey, 5 volt DC. Ya, Ataupun VDC tadi cikgu. VDC. Okey, baik. Okey. Itu dia. Alright. So macam mana Azhar? Faham? Faham cikgu? Guna? Saya dah mula faham dengan apa yang cikgu sampaikan. Tapi ingat cikgu, macam cikgu sebut tadi, saya nak ingatkan diri saya dan anda semua, setiap kali nak buat kiraan julat itu, mestilah lakukan pelarasan sifar. Itu Betul. untuk mengukur rintangan. Rintangan. Jangan Itu silap. dia. Okey. Baik. So, Baik, cikgu. okey. Kemudian saya nak test Azhar lah pula. Okey. Sebab saya je duk tunjuk kan. So kita nak tahu Azhar boleh tak mengukur menggunakan multimeter ni. Okey. Di sini saya ada satu model. Baik. Okey, khas saya bawa. Baik. Okey, model perintang Baik. yang mempunyai kod warna. Tapi kita tak tahu nilai dia berapa. Okey. So asalnya perintang ni kecil je, tapi saya besarkan untuk supaya mudah nampak. Ini dah zoom out lah, zoom in zoom lah out cikgu. ni. Zoom in, zoom in. Okey. So, Okey. Azhar. Baik. Okey, sekarang ni Azhar ambil multimeter. Okey, multimeternya. So, kita letak pada julat darab 10K. Kita letak pada maksimum dulu. Okey, 10K cikgu, darab 10K. Okey. So, tak apa. Saya yang akan letakkan Baik. dan Azhar akan baca. Okey, baik. Okey. Ini yang telah dibesarkan cikgu. Ya, Kontrak dia betul. bunyi ni kecil sahaja. Okey. Baik, kita dapat cikgu. Wow, tingginya cikgu. 10 darab 10K dia pergi dekat kiraannya yang ni cikgu kan? Tapi Azhar terlupa satu benda. Sifar. Pelarasan sifar. Sebenarnya cikgu saya nak test kawan-kawan kita kat itulah. rumah. Baru dengar tadi dia. Bang, laras sifar bang, laras sifar. Oh, bang, laras sifar. Okey. Kan saya pun Okey. hampir terlupa. Baik. Okey. Okey, dan cikgu dalam masa yang sama juga cikgu, kita fahamkan cikgu ada sediakan video cikgu Ya, untuk betul. perintang. Ya, betul. So sambil saya dah buat pelarasan sifar, apa kata kita tengok video ni cikgu? Boleh. Tak ada masalah. Okey, ini kita akan mengukur perintang secara siri. Baik. Okey, disusun secara siri. Okey, pelajar meletakkan pada julat, iaitu pada nilai Yang paling tinggi cikgu. yang paling tinggi. Okey. Kemudian dia buat pelarasan sifar. Pelarasan sifar. Okey. Okey, apabila dah nilai sifar, Baik. Okey. okey, dan dia membuat pengukuran. Okey. Okey, rintangan yang pertama. Okey, dah akan dapat nilai lah. Baik. Okey, kemudian itu dapat nilai. Baik. Kemudian ni dua perintang, dia ukur sekali R1 dan R2. Okey. Dapat nilai dia. Yap. Okey. So kemudian total R1, R2 dan R3 maksud ketiga-tiga perintang. Okey. Kan dapat total keseluruhan berapa nilai perintang yang telah disusun secara siri. Okey, itu dia cikgu. Saya pun dah buat pelarasan sifar tadi cikgu, dan kalau kita buat kiraan tadi kita ukur, so maksudnya kedua-dua result ataupun hasilnya tadi mesti didarabkan cikgu. Ya, betul. Betul dekat yang meter dengan juga nilaian Skala, tadi pada skala tadi lah. Alright, baik cikgu. Dan kita nak pergi kepada yang seterusnya cikgu. Okey, yang seterusnya. Okey, di sini saya ada satu lagi model saya bawa. Baik. Okey. So di sini adalah litar pengukuran arus, di sini ada perintang. Okey, baik. Perintang ini telah disusun secara selari. Okey. Disusun selari. Tadi dalam video susun secara siri. Okey. Baik. Okey. So untuk susun secara selari ni, kalau kita nak mengukur nilai arus, Baik. kita kena perlu putuskan litar dia dahulu. Okey, tak putuskan boleh kalau tak putuskan tak boleh cikgu. Kita tak boleh dapat ukuran arus dia. Okey, baik cikgu. So untuk R1 contoh, Baik. saya akan putuskan. Jeng. Satu. Okey. Okey. So kita akan ambil multimeter. Baik. Okey. So ini pergi kepada arus cikgu Pergi pada arus. Kita ambil yang paling tinggi 250. Okey. Yang ini tak perlu 250. membuat Baik. pelarasan sifar. Baik. Oh, Okey. okey. Rintang saja cikgu. Rintangan sahaja kita Baik. membuatkan pelarasan sifar. Yap. Okey, so saya akan letak sebab di sini ada bekalan positif, saya kita letak probe positif. Okey. Baik. Okey, kemudian probe negatif. Negatif. Okey, Azhar ada nampak tak perubahan? Tidak cikgu. Tidak. Okey. So kita akan kurangkan dia kepada punya julat 25. Okey. Kita tengok. Sikit je kan? Sama juga Sama cikgu. juga, Berat sikit. tapi sikit sangat-sangat cikgu meternya. Okey. Yes. 2.5. 2.5. Okey. Okey, ini mula ada okey. pergerakan yang agak Ada besar sikit pergerakan. cikgu. Okey, kalau tengok kita fokus pada Yep. meter. Baik. 2.5 pada meter. Ada tak 2.5? Tak ada cikgu. Cuma ada 250. Baik. So kita akan tukarkan 250 menjadi 2.5. Baik. Okey, contoh ni 2.5. 2.0 1.5, 1.0,
0.5. Okey, 0.5. Okey, sekarang ni jarum berada di mana ni? Okey, kalau tengah-tengah. Baik. 0.5 dibagi dengan 2 bersamaan 0.25. Baik. 0.25, 0.3, 0.4. Okey. Jadi nilai dia 0.4 mili ampere. Okey, itu cara kiraannya. Itu cara kiraan dia. Dan kalau kita nak dapatkan arusnya, cikgu. Alright. So itu yang macam cikgu sebut tadi, suka saya nak recap balik yang mana kalau arus tadi cikgu tak perlu kepada pelarasan sifar. Sifar Okey, hanya kepada rintangan sahaja. Ya, betul. Baik. So kita dah dapat untuk yang R1 tadi cikgu. Ya, untuk R1. Baik. So kita boleh test lagi untuk R2. Boleh? Okey, untuk R2. Baik. Okey, kita sambungkan balik. Okey, so maksudnya caranya yang sama juga cikgu untuk kita dapatkan. Tapi adakah biasanya akan dapat result yang berbeza cikgu? Okey. Untuk rintangan dia akan dapat nilai yang sama. Baik. Okay. So kita tengok untuk rintangan untuk arus. Untuk arus, baik. Tersasul saya. Okey, itu dia. Okey. Wah, ada perbezaan lah cikgu. Okey. So, berapa nilai ni pula? Okey, nilainya sama juga 2.5. Kita anggap ni sebagai 2.5. Betul. 2.0. Yep. 1.5. 1.0. Baik. So, jarum tu dia berada kat mana, Azhar? 0.9 cikgu. 0.9. Ni 0.9 mili ampere. Okey, so itu yang kita dapatlah. Maksudnya berbeza untuk R1, R2 dan begitulah seterusnya. Ya, begitu kalau seterusnya. kita nak buat kiraan untuk yang seterusnya. Untuk satu pengetahuan, untuk litar selari, baik, arusnya berbeza. Okey. Kalau litar siri, arusnya sama. Okey, sebab itulah tadi dalam video kita nampak sama. Itu orang kata nampak sama tapi bukan dia. Okey, baik cikgu. Saya tertanya juga nak tahu berkenaan dengan nilai infinity cikgu. Okey, nilai infinity ni maksudnya nilai yang tidak diketahui, maksud nilai terlampau tinggi. Dia tak boleh nak ukur dah. Yelah, kalau kita sebut infinity lah, tak terkira lah cikgu. Tak terkira lah. Okey. Kemungkinan mungkin infinity ni sebabkan ada berlaku kerosakan lah pada komponen. Baik. Nilai infinity. Baik, itu. Mungkin kalau kita nak tanya juga cikgu, kalau kita nak mengukur arus, adakah kita mesti mula dengan julat yang paling tinggi juga macam tadi cikgu sebut, kalau rintangan mesti paling tinggi. So sama juga untuk arus. Betul. Sebabnya untuk pengukuran arus sudah recap balik kat sini, sebenarnya dalam multimeter ni ada dua jenis fuse. Baik. Satu 0.5 dan satu lagi 10. Okey. 10 ampere fuse. Sekiranya kita letak julat yang rendah, tapi kita nak ukur nilai yang tinggi, baik, so akan mengakibatkan fuse kerosakan lah tadi, rosaklah cikgu. Rosaklah, fuse akan putuslah. Jadi kita tak boleh nak lakukan pengukuran untuk nilai arus. Baik, itu dia. So kita ambil yang paling tinggi sekali untuk langkah selamat. Baik. Tadi kita dah dapat lagi. Okey, silakan cikgu. Okey, untuk amalan yang satu lagi. Baik. So kita akan membuat pengukuran voltan AC. Okey. Tadi DC cikgu. DC. Okey, so kita nak ukur AC pula. Baik. Okey, macam mana? Okey Azhar, kalau julat, saya nak test sekali lagi. Okey. Tadi DC kita letak pada? Okey, DC kita letak kepada 1000. Maksudnya paling tinggi sekali di sebelah kiri lah. Kalau voltan AC cikgu kita letak 1000 di sebelah kanan. Merah ni cikgu. Itu dia. Itu dia. Betul tak cikgu? Azhar dah semakin faham. Okey. Itu seronok ada di sini. Cikgu tu yang bergelak tadi cikgu. Baik. Okey, sekarang ni di sini pun saya akan letak pada sama juga tekniknya. Sama juga nilai 1000. Baik. Okey. So di sini okey, kita alihkan sikit arusnya. Okey, di sini kalau lihat ni adalah transformer step down, maksudnya masuk 240 volt AC diturunkan menjadi 14. Maksudnya keluaran dia sepatutnya kita ukur akan nilai 14 volt lah. AC. Okey, kita akan ukur. Sini ada point 1, 2 dan 3. Baik. Okey. So saya akan on kan. Okey. Okey. So kita on untuk switch ukuran AC. Baik. Dia tak ada masalah kita nak letak positif ataupun negatif. Okey. Sebab voltan AC. Kalau DC, kita kena letak ikut betul-betul lah. Betul-betul lah. Masa positif, probe positif, negatif, probe negatif lah. Baik. Okey, so kita akan buat pengukuran. Baik. Okey, sekarang ni saya akan letakkan dekat nombor 1, cikgu. Okey, nombor 1 dan nombor 2. Dan betul nombor ke? 2. Okey, nampak tak pergerakan jarum? Macam tak ada lah cikgu. Tak ada kan? Nampak lah cikgu. Okey, so kita putuskan dulu. Baik. Kita turunkan. 250. Okay. Baik, cikgu, kejap cikgu. Saya nak ambil meter dekat saya. Saya tak nampak lah cikgu. Tak nampak Okey, okey. Baik. Okey, tadi kita dah turunkan kepada 250 cikgu. Ya, betul. Okey. So, saya akan test. Point 1. Sama juga cikgu, ada pergerakan sikit cikgu. Kan? Baik. Okay. So kita turunkan lagi cikgu. Lagi. 50. Okey, baik. Okey. Wah, okey. So kita dapat. So, kita nampak pada skala
50. Pada kosong sehingga 50. Baik. So, jarum dia berada di mana, Azhar? Jarumnya berada di 10 dengan 20 tu kan? 10 dengan 20. Di antara 10 dan 20, cikgu. Di tengah-tengah? Di tengah-tengah. Bukan, sebelum setengah dia dalam 13, cikgu. Okey, kalau tengah-tengah 10 dengan 20 maksudnya 15. 15. Kurang 1 jadi 14 lah. 14. Okey, baik. Jadi 14 Volt Ampere. bukan volt AC. Itu maksud saya tadi. Volt AC kan, cikgu Volt kan? AC. Apalah dia orang saja je kan. Tak tahu kan. Nasib baik. Okey. Okey. So kita dapat kiraannya sama juga. Kalau untuk rintangan tadi perlu kepada pendaraban. Ya, So betul. untuk voltan AC ni tak perlu kepada pendaraban perlu ataupun pendaraban. tambahan tolak. Tak payah. So kita ambil terus daripada meter. Ya, betul. So tadi 14, maka voltan AC dia adalah 14. 14. Baik, cikgu. Katanya cikgu ada sediakan video ke, cikgu? Ya, betul. Saya ada sediakan satu video. Baik. Okey. Kita nak saksikan dulu video ini. Okey, ini pelajar membuat pengukuran di kawasan rumah lah, pengukuran AC. Okey, itu contoh soket alur keluar di rumah. Baik. Okey, diletakkan pada julat yang maksimum dahulu. Okey, Baik. pada nilai 1000. 1000 tadi, cikgu. So sama juga kalau kata ni prop tak perlu negatif positif. tak perlu. Bebas, Untuk cikgu. pengukuran AC tak perlu. Baik. Okey, dimasukkan dan ditekan switch on. Okay, on kan switch. Okey, so akan dapat bacaan. Okey. So kiraannya kita ambil Kiraannya yang apa yang ada di meter lah. meter tu. Okey, so kalau kata 15, maka jawapannya adalah 15. Ya, betul. Voltan AC. Ya. Pandai. Itu yang saya Siapa tunggu jawab dengar. tadi? Okey, baik cikgu. So kita dah dapat faham dan juga tahu bagaimana cara kiraan kita nak gunakan multimeter ni dalam betul. pelaksanaan ataupun kita nak implementasikan dalam kita nak dapatkan kiraan untuk voltan DC, voltan AC, arus tadi dan juga rintangan, cikgu. Ya, betul. Baik, kita nak berhenti rehat seketika, cikgu. Okey, boleh. Alright, kepada anda semua, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Mahir Didik TV KPM. Didik TV, Didik TV, KPM. Baik, kembali dalam Mahir Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Tadi kita dah buat eksperimen bagaimana kita nak menggunakan multimeter dalam voltan AC, voltan DC, arus dan juga rintangan. Baik, cikgu, untuk segmen yang terakhir ni, cikgu, kita mungkin nak kenal balik ataupun kita nak recap balik apa yang kita belajar hari ini, cikgu. Silakan. Okey. So tadi pada awalnya tadi kita dah belajar mengenai apa definisi multimeter. Baik. Okey, kemudian apa kegunaan asas multimeter. Baik. Okey, kemudian kita dah kenal julat. Julat AC, Baik. julat DC, julat rintangan, kemudian arus. Baik. So, apabila kita nak menggunakan atau membuat pengukuran, pastikan julat yang kita gunakan betul. Jangan salah penggunaan julat. Okey. Dan pada masa yang sama, skala, bacaan pada skala kena betul. Okey. Kemudian, kita dah buat amali rintangan macam mana kita mengukur pada bahan sebenar. Yap. So, saya harap pelajar dapat fahamlah sedikit sebanyak melihat macam mana kita melakukan pengukuran pada bahan sebenar. Okey. Baik. Dari segi faktor keselamatan pun Yap. kena jagalah. Kita pastikan bila kita membuat pengukuran tu, pastikan keselamatan kita jaga. Okey. Pastikan julat betul supaya tidak berlaku kemalangan lah. Baik, itu dia. So kalau kita, cikgu banyak menekankan berkenaan dengan julat yang betul, cikgu. Ya, betul. Yang mana mungkin kalau kita nak buat kiraan kepada voltan AC, make sure betul-betul letaknya pada voltan AC lah, cikgu. Ya. Jangan kiraannya pula untuk dapatkan voltan AC tapi pergi letak kepada rintangan ataupun arus, cikgu. Tapi sekiranya para pelajar mungkinlah ada yang tersilap nak mendapatkan kiraan untuk voltan AC tetapi pada julatnya diletakkan pada rintangan, cikgu. So apa yang akan berlaku, cikgu? Dia kemungkinan besar fuse kita akan meletup lah. Oh, sama. Akan berlaku Baik. kerosakan lah pada Baik. multimeter. So sebab tu saya ingatkan sekali lagi supaya pastikan pemilihan julat tu
yang betul. Okey. Sebab tu kita kena faham betul-betul sebelum kita nak gunakan multimeter ni. Baik, itu dia yang paling penting. Dan tadi cikgu ada tekankan berkenaan dengan langkah keselamatan. Itu juga betul. perlu diberi perhatian, cikgu. Sebab kita bermain dengan voltan, arus elektrik dan sebagainya. So ini juga memberi kesan kepada kita, cikgu. Okey, baik. Cikgu, tadi cikgu kita dah tahu berkenaan dengan cikgu sebut tadi, berkenaan dengan julat tadi dan juga langkah-langkah keselamatan yang perlu kita ambil. Dan mungkin kita nak tahu juga, cikgu, bagaimana kalau setiap meter, kalau kita tengok pelbagai ada 4 setting utama, cikgu. Betul. Kan mungkin ada tak meter yang berasingan, cikgu? Meter berasingan. Okey, ada juga untuk mengukur voltan ada meternya sendiri. Baik. Okey, yang berasingan ada, tetap ada. Untuk ukur arus pun ada meter dia sendiri. Cuma multimeter ni memudahkan kita nak membuat pengukuran dalam satu meter saja, satu unit je. Kita tak perlu nak untuk multimeter ada voltan ada 1 meter, arus 1 meter, tak perlulah. Baik, mungkin kalau cikgu boleh ceritakan juga, kalau kita tengok cikgu sebutkan tadi mempunyai fungsi yang lebih kurang sama. Kalau kata masing-masing ada kiraan ataupun meternya tersendiri dan kalau kita gunakan dengan multimeter, adakah akan ada perbezaan? Mungkin yang mana lebih accurate ataupun sebagainya, cikgu? Ini antara analog dengan digital. Okey, untuk lebih accurate sebenarnya dia penggunaan multimeter digital lah. Sebab dia mengeluarkan nilai 2 titik tempat perpuluhan. Okey. Berbanding dengan penggunaan meter analog ni, dia hanya pergerakan jarum. Kita perlu membaca mengikut nilai apa yang ditutup kat situ. So kalau kita mempunyai kemahiran yang kurang, agak sukarlah untuk kita membaca nilai pada multimeter jenis analog. Okey. So itu antara perbezaannya lah, cikgu, antara digital dan juga analog, dan masing-masing ada peranannya tersendiri, cikgu. Macam cikgu sebutkan tadi, kalau mungkin nak lebih memudahkan adalah lebih kepada digital lah, cikgu. Sebab terus terkeluar dah nilai kosong pun berapa nilainya kan, tak perlu nak buat kiraan, tak perlu nak tengok betul-betul. Tapi kalau cikgu sebutkan tadi digital analog, so mesti letak pada kitaran ataupun sudut 90 darjah dengan kita untuk kita mudahkan kita nak dapatkan kiraan ataupun result bagi hasil untuk voltan tadilah, sama ada AC, DC, rintangan ataupun kita sebut sebagai arus. Baik, cikgu. Sedar tak sedar, cikgu, kita dah sampai ke penghujung untuk kita punya rancangan Mahir Didik TV KPM pada petang ini, dan kita bincangkan berkenaan dengan topik TVET, pengendalian perkakasan dan peralatan ujian. Mungkin sebagai kata-kata akhir, cikgu, kepada para pelajar, mungkin ada kata alamak susahlah, cikgu, untuk subjek ni, cikgu. Macam mana, cikgu? Silakan. Okey. Sekiranya pelajar nak mempelajari yang lebih mendalam lagi, okey, bolehlah datang ke KB Taiping. Baik. Berjumpa dengan saya dan kita akan belajar lagi dengan lebih mendalam. Ini baru sikit je. Okey, untuk dapat yang lebih, bolehlah datang ke KB Taiping. Baik, itu yang paling penting selepas PKP lah, cikgu. Sebelum PKP kita tak boleh, sebab dilarang untuk merentas negeri. Baik, kita nak ucap jutaan terima kasih kepada Cikgu Rizal Muhammad Yusof, Guru Program Teknologi Elektronik College Vocational Taiping, Kamunting, Perak, kerana sudi bersama kita pada petang ini. Baik, itu dia. Dan anda semua jangan ke mana-mana. Seperti biasa, temu janji kita dalam Mahir Didik TV KPM 2 hingga 4 petang setiap hari. So, teruskan menonton Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.